Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 pagi. COVID-19 masih dianggap sebagai kecemasan global. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, walaupun persepsi awam mengatakan pandemik itu telah berakhir di setengah kawasan di dunia, namun ia kekal sebagai isu kesihatan awam yang terus memberi kesan buruk dan kuat kepada kesihatan penduduk dunia. Meskipun jumlah kes kematian mingguan turun ke paras terendah sejak permulaan pandemik berbanding virus pernafasan lain, kes kematian yang dilaporkan masih tinggi. Menurut Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemik itu pernah mengejutkan dunia. Tidak mustahil ia sekali lagi akan mencetuskan kejutan. Sementara itu, suntikan vaksin COVID-19 di Syur dijadikan sebahagian daripada program vaksin kanak-kanak Kendalian Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat. Cadangan itu dikemukakan sebuah jawatan kuasa pakar. Jawatan kuasa tersebut mencadangkan agar semua kanak-kanak berumur 6 bulan ke atas diberi vaksin COVID-19. Manakala kanak-kanak 5 tahun ke atas menerima suntikan dos penggalak. Bawah program itu, pelbagai jenis suntikan diberikan secara percuma kepada jutaan kanak-kanak setiap tahun. Ketika ini, vaksin COVID-19 turut diberikan tanpa bayaran oleh kerajaan persekutuan. Namun mulai tahun depan, proses pemberian vaksin itu dijangka dikendalikan pihak swasta. Ukraine akan melaksanakan catuan bekalan elektrik berkuat kuasa hari ini. Langkah diambil susulan serangan dron dan peluru berpandu Rusia yang memusnahkan sebahagian besar stesen jana kuasa negara itu. Timbalan Ketua Pejabat Presiden Kirilo Timoshenko berkata penggunaan tenaga perlu dihadkan berikutan serangan berterusan oleh pihak musuh. Dalam pada itu, Presiden Rusia Vladimir Putin memperkenalkan undang-undang tentera di 4 wilayah yang diduduki di Ukraine bulan lepas. Wilayah tersebut ialah Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhia. Dia turut mengarahkan kerajaan menubuhkan majlis penyelaras khas bawah Perdana Menteri Mikhail Mishustin untuk bekerjasama dengan 4 wilayah berkenaan. Menurut Putin, langkah tersebut akan meningkatkan kestabilan ekonomi, industri dan pengeluaran bagi menyokong operasi ketenteraan khas Rusia. 5 pelawat antara 8 orang yang terbunuh dalam letupan bom di penjara terbesar di Yangon, Myanmar. Media tempatan melaporkan ke-5 mangsa adalah wanita dan ahli keluarga banduan. Insiden yang turut mencederakan 18 orang itu dipercayai didalangi kumpulan anti-junta. Beberapa siri tembakan antara penyerang dengan pihak berkuasa dilaporkan tercetus selepas letupan. Ledakan berpunca daripada bom yang disorok dalam satu bungkusan yang diletakkan di kaunter. Penjara Incheon menempatkan kira-kira 10,000 banduan, kebanyakannya tahanan politik. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea gagal meneruskan rentak kemenangan buat kali ke-6 berturut-turut selepas diikat tanpa jaringan oleh Brentford. Bagaimanapun, The Blues masih kekal mengisi slot 4 pasukan teratas dengan mengumpul 20 mata daripada 10 perlawanan. Sementara itu, Manchester United memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri apabila menumpaskan Tottenham Hotspur 2-0. Kemenangan itu membolehkan MU yang menghuni tangga kelima Liga merapatkan jurang kutipan mata dengan Chelsea kepada hanya 1 mata. Keputusan lain, Liverpool menang tipis 1-0 ke atas West Ham. Newcastle mengetepikan Everton juga dengan keputusan 1-0. Beralih ke saingan Piala Jerman, Bayern Munich menewaskan Augsburg 5-2 sekaligus menempatkan diri dalam kelompok 16 pasukan terbaik. Ini kali pertama dalam 3 musim juara 20 kali itu akan beraksi di pusingan kalah mati. Akhir sekali tenis ATP Stockholm, pilihan utama kejohanan Stefanos Tsitsipas mara ke suku akhir. Pemain nombor 3 dunia dari Greece itu menumpaskan pemain bukan pilihan Maxim Cressy dari Amerika Syarikat 7-6, 7-6 di pusingan kedua. Turut mara pilihan kedua Cameron Norrie dari Britain dan pilihan keempat Denis Shapovalov dari Kanada. Norrie mengalahkan Aslan Karatsev 6-7, 6-3, 6-4. Manakala Shapovalov mengatasi pemain Switzerland Antoine Billier 6-4, 7-5. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.